Baik, kesimpulannya yang kamu belajar hari ni ada 1, 2, 3, 4 perkara ketersamaan linear yang kamu belajar hari ni. Okay, kita tengok satu persatu lah. Jadi yang pertama, kita kenal dulu apa itu ketersamaan linear. Nombor 1, kita buat definisi. Okay. Kenapa ada persamaan linear? Apa yang kita nak bandingkan? Jadi kita kenal simbol-simbol akas ketersamaan linear. Okay, kita belajar menulis, menerbitkan ketersamaan linear daripada satu situasi. Okay. Dan kita menyelesaikan ketersamaan linear satu pun boleh ubah. Jadi untuk minggu ini ada 4 perkara kita belajar dan pada minggu depan kita akan sambung balik cara menyelesaikan ketersamaan linear satu pun boleh ubah. Okey. Jadi yang pertama dahulu definisi ketersamaan linear. Jadi kalau persamaan linear kita punya simbol dia sama dengan. Jadi di sini dia punya clue dia ini ketaksamaan, tak sama. Jadi apa itu ketersamaan linear? Apa yang kita nak bandingkan? Kita nak bandingkan banding. Okey, ketersamaan linear ni kita nak bandingkan hubungan dua kuantiti tidak sama. Patut cikgu highlight ni. Tidak sama nilai. Kita nak bandingkan dua kuantiti yang tak sama nilai. Sama ada kuantiti itu kita ketahui atau tidak. Okey. Jadi selalunya yang dalam situasi selalunya nilai yang tidak kita tahu. Kita tak ketahui lah. Sebagai contoh lah kita ada buku. Buku A. Buku B. Okey. Kalau buku A cikgu rasa RM20. Harga dia RM20. Buku B harga dia RM30. Jadi ketersamaan linear kita boleh bandingkan antara A dan B. B lebih mahal daripada A. Okey, harga buku B lebih mahal daripada buku A. Ini nilai yang kita ketahui. Okey, bagaimana pula dengan nilai yang tidak kita ketahui? Itu kita kena kenal pasti, kita kena faham situasi yang akan diberi, okey, daripada soalan-soalan. Jadi apa itu ketersamaan linear? Kita nak bandingkan dua hubungan kuantiti yang sama, tidak sama nilai. Okey, di sini kalau kita tulis dalam ketersamaan linear yang ini, kita tulis B lebih besar daripada A. Okey, harga B lebih besar daripada harga A. Harga buku A lah. Okey, itu antara ketersamaan linear. Okey, jadi akas atau simbol ketersamaan linear. Kalau ketersamaan linear ini maksudnya, cikgu buat ni. Lebih jelas lah. Okey, ini maksudnya kalau ini simbolnya lebih besar daripada. Okey. Kalau ini kurang daripada. Kalau ini lebih besar, dia ada simbol bawah ni sama dengan. Lebih besar atau sama dengan. Okey. Satu lagi kurang. Okey, kurang atau sama dengan. Ini bermaksud nilai tersebut mungkin kurang atau sama dengan ataupun lebih besar atau sama dengan, kurang daripada atau lebih besar daripada. Okey. Jadi itu antara simbol akas ketersamaan sama. Okey. Okey, tips yang cikgu nak share dengan kamu, tips. Okey, di sini tips cikgu nak share. Kalau kamu kena faham bukaan. Sebagai contoh, di sini simbol lebih besar daripada. Jadi di sini bukaan dia besar. Ini bukaan dia kecil.
Jadi kalau cikgu tulis A lebih besar daripada B, kamu faham bahawa A lebih besar daripada B. Jadi kamu faham bahawa B lebih kecil daripada A. Jadi kamu boleh tulis B buka adik kecil daripada A. Jadi antara tips lah yang cikgu share daripada kamu. Okay? Faham bukaan ini, simbol, akas, kesamaan. Dan kamu diberi apa pun kesamaan linear, kamu faham maksudnya. Okay? Jadi di sini sebagai contoh, kita nak menulis simbol kesamaan. Okay, akas kesamaan. 1/6 apa daripada 1/5. Jadi kita faham bahawa 1/6 lebih kecil daripada 1/5. Jadi simbol dia kurang daripada 1/5. Jadi 1/6 kurang daripada, nilai dia kurang daripada 1/5. Jadi 1/6. Okay, simbol akas 1/5. Okay, kalau dalam garis nombor. Jadi di sini kita tengok K. K berada di sebelah kanan nombor dia. B berada di sebelah kiri. Okay, kalau kita bandingkan dengan garis nombor. Okay, kalau cikgu letak di sini 1. Kalau sebelah kanan mestilah seterusnya 2. 3. Jadi di sebelah kanan nombor dia lebih besar. Okay, kalau di sebelah kiri. Okay, nombor dia makin kurang. Okay, di sini semestinya sifar. -1. -2. Nombor dia semakin kurang. Okay. Sama juga dia punya perumpamaan. Okay. Kita kena faham bahawa K, maksudnya K, nombor dia makin lebih besar. Okay. Dia duduk sebelah kanan. Dia lebih besar daripada 2. Jadi kita boleh tulis K lebih besar daripada 2. Atau, okay, kita boleh menulis bahawa kalau kita nak dia minta yang ni, kita boleh tulis 2 kurang daripada K. Okay. Simbol yang berbeza, maksud yang sama. Okay. Sini kurang. Okay. Jadi apa yang kita nak tulis? Apa yang betul? K atau 2 kurang daripada K? Jadi kita kena tengok apa kita punya subjek. Di sini kita punya subjek adalah K. Jadi yang lebih tepat jawapannya adalah K lebih besar daripada 2. Okey, cuma cikgu nak pastikan kamu faham antara akas simbol kurang daripada, lebih daripada. Di sini subjek kita K, jadi kita mesti tulis K lebih besar daripada 2. Itu dia punya kesamaan linear. Baik, kita nak menerbitkan atau menulis kesamaan linear. Jadi kita kena faham situasi. Sebagai contoh, muatan maksimum, okay, kita wakilkan muatan maksimum sebagai M yang boleh diangkut oleh lori sebanyak 5 tan. Okay, sebagai contoh, kamu kena faham bahawa sekiranya kamu ada lori 5 tan, okay, kamu boleh bawa muatan lori sebanyak 4. Okey, 4 tan boleh bawa. Okey, 3 tan boleh bawa. Okey, 3 tan kamu boleh bawa. Okey, tengok kalau 6 tan boleh tak kamu bawa muatan 6 tan. Okey, dia cakap maksimum 5 tan. Jadi 6 tan tak boleh bawa. Okey, 7 tan tak boleh bawa. Jadi kita faham bahawa M mesti boleh bawa 5. Okey, tetapi kurang daripada 5. Adakah 5 tan termasuk? Jadi dia mesti boleh bawa. Okey, kamu bayangkan kamu ada lori 5 tan. Boleh tak bawa muatan sebanyak 5 tan? Boleh. Okey, kalau kamu lori dia punya maksimum 5 tan, kamu boleh bawa 5 tan termasuk. Okey, ni M ni. Okey. Ni simbol sama, yang garisan ni maksudnya sama dengan. Okey, termasuk 5 tan. Okey, jadi dia punya muatan maksimum. Okey, muatan maksimum lori kurang daripada atau
sama dengan 5 tan. Okey. Kalau kita menulis dalam garis nombor, kita faham bahawa kedudukan 5 tan ini di sini 5 tan. 5 tan ni termasuk. Jadi kita buat simbol bulatan warna gelap termasuk 5 tan dan kurang daripada. Jadi di sini 4, 3, 2 dia boleh bawa kurang daripada. Jadi dia tak boleh bawa 6 tan, dia tak boleh bawa 7 tan, dia tak boleh bawa muatan sebanyak 8 tan. Jadi ini dia punya garis nombor. Okey. Jadi tengok pula ketersamaan ini soalan kedua. Jumlah peserta P mengambil bahagian melebihi. Jadi more melebihi 120 orang. Jadi P melebihi 120 orang. Okey. Adakah kita pasti pertandingan ini 120 orang? Adalah perkataan minimum? Adakah perkataan maksimum? Tak ada. Jadi kita boleh tak ada simbol sama dengan di bawah ni, tak ada. Jadi P lebih daripada 120 orang. Jadi kalau dalam perkataan kita kata P lebih daripada 120 orang. Ataupun dalam garis nombor kita boleh tulis 120 orang. Ini kita tak gelapkan. Kita tak pasti sama ada dia 120 orang tepat. Okey, 120 orang, 121, 123. Okey, jadi 120 orang dan ke atas. Mungkin 125. Mungkin 130. Okey, jadi 100. Okey. 195 tidak. Okey. 190 tidak. Jadi ini dia punya garis nombor. Baik, kita nak menyelesaikan ketersamaan linear. Jadi cara menyelesaikan ketersamaan linear sama juga macam persamaan linear. Okey, kamu kena pastikan darab lawan dia bahagi tambah lawan dia tolak. Itu saja. Okey, jadi ketersamaan linear kita balancekan. Pertama, cikgu nak minta kamu salin dahulu. Okey, soalan. Okey, K tambah 7 kurang daripada negatif 1. Ambil satu pen warna lain. Okey, salin soalan. Ambil satu pen yang lain. Okey. Kalau di sini positif 7. Okey. Kita nak hilangkan kita punya subjek adalah K. Ini kita punya subjek K. Jadi kita nak hilangkan 7. Jadi apa kita buat? Positif 7. Nak hilangkan 7 kita tambah negatif 7. Jadi di sini positif 7. Negatif tambah tolak. Jadi positif 7, negatif 7 kita akan dapat sifar. Jadi kalau di sebelah kiri kita tambah, kita letak negatif 7, sebelah kanan pun kita letak negatif 7. Jadi di sini negatif 1, negatif 7 kita akan dapat negatif 8. Di sini sifar K. Okay, K tambah sifar tak ada nilai dah. Jadi K kurang daripada negatif 8. Okey, pertama salin dulu kali lain. Lepas tu tambah ataupun letak simbol yang berpatutan. Ini positif 7, jadi lawannya negatif 7. Kalau kanan, kiri letak negatif 7, kanan pun letak negatif 7. Nombor yang sama dan selesaikan. Jadi K kurang daripada negatif 8.